Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah melapangkan kita pada tengah hari ini untuk kita bertemu lagi di dalam pengajian ataupun pembelajaran kita di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang bernama Rahiq Al-Makhtum yang ditulis oleh Syekh Mubarak Furi. Jadi insya-Allah kita sambung sesi pembelajaran kita, pengajian kita di dalam Sirah Nabawiyah. Okey, untuk kali ini kita dah sesi keempat seingat ana. Kita masih lagi di dalam bab yang besar sebelum kita masuk kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mukadimah kedamiah. Dalam tu ada beberapa tajuk yang besarlah juga di dalam bab yang awal ni. Dan minggu lepas juga, iaitu sesi yang lepas, kita dah banyak membincangkan tentang bangsa Arab, suku-suku Arab, dan minggu lepas kita banyak membincangkan tentang siapa yang hadir. Pada minggu lepas kita berbincang tentang bagaimana Arab yang terdiri daripada beberapa puak ni ataupun bahagian ni, Arab Musta'rabah, iaitu Arab Adnaniyah ataupun yang lebih dikenali dengan keturunan Nabi Ismail ni, bagaimana mereka telah hadir di bumi Jazirah Arab ni lah. Jadi kita banyak berbincang tentang sejarah Nabi Ibrahim AS. Itu semua sebenarnya bukanlah daripada sirah Nabi SAW. Tetapi kita penulis juga dia mengambil inisiatif ataupun dia masukkan juga di dalam kitab sirahnya, sebab banyak terkandung pengajaran dan keterhubungan di antara sirah Nabi Ibrahim AS dan juga isterinya Siti Hajar, Siti Sarah dan juga Nabi anak dia iaitu Nabi Ismail AS. Jadi pada minggu ni kita akan sambung tentang bagaimana keturunan Nabi Ismail tersebut dia membiak ataupun dia berkembang di Jazirah Arab ni lah. Berkenaan tentang isteri ketiga Nabi Ibrahim AS yang ditanya pada minggu lepas, pada sesi yang lepas, iaitu Keturah. Saya ada juga baca, saya ada rujuk beberapa rujukan. Tetapi tak ada rujukan yang begitu jelas lah tentang isteri ketiga Nabi Ibrahim ni. Dan yang paling jelas yang diriwayatkan ialah daripada Bible lah, daripada kita sebut Israiliyat dah. Maksudnya tak ada sebenarnya riwayat daripada kita punya nas-nas ataupun kita punya rujukan-rujukan daripada agama Islam lah. Yang ada, yang tinggal hanyalah rujukan daripada Bani Israel dan juga Nasrani lah, iaitu Bible. Kalau kita nak tahu sebenarnya banyak sebenarnya detail-detail kisah Nabi-Nabi, para Nabi ni memang banyak di dalam Bible. Memang banyak di dalam kitab-kitab yang lama ni. Tetapi sebenarnya ada sebab Allah tidak memasukkannya di dalam Al-Quran. Kalau dia adalah satu isi yang penting, macam gelap gambar saya ni. Cuaca hari ni pun tak berapa cerah. Jadi dia auto brightness ni. Tak tahu macam mana nak betulkan. Jadi maksudnya daripada
daripada rujukan-rujukan yang lain selain Al-Quran, daripada hadis dan kata-kata para sahabat ni, rujukan-rujukan yang lain ni daripada Bible ni dia banyak penyelewengan yang telah berlaku. Maksudnya agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya ni lah. Mereka ada kitab, mereka diberikan kitab dan akhirnya kitab ni diwariskan kepada paderi-paderi lah. Maksudnya ulama-ulama agama mereka. Dan masalah ni ialah bila agama Nasrani ni, terutama ni Nasrani lah, mereka, agama Nasrani ni bila dia tersebar ke wilayah utara, kita cari peta sikit. Jadi bila agama Nasrani ni, bila dia telah berkembang pesat ke arah utara ni dan pergi ke arah ni, dulu adalah Empire Rom kan. Bila Nasrani ni telah berjaya menakluk agama Rom ni, negara Rom ni, jadi orang-orang, kita boleh sebut orang-orang Mak Saleh ni lah, ataupun orang-orang Rom ni, bila diorang beragama Kristian, mula-mula okey lah ketika Nabi ada. Ketika Nabi mereka dan ulama mereka masih lagi berpegang kepada agama Nasrani itu, masih lagi tak ada penyelewengan. Tetapi selepas berlalu masa, paderi mereka ni sendiri, mereka telah mencampur adukkan satu lagi menyesuaikan agama mereka ni dengan kitab mereka ni dengan kehidupan mereka. Maksudnya kalau mereka ni selama ni minum arak, diorang menyesuaikan agama mereka, kitab mereka ni, diorang kata Nabi-Nabi dulu pun minum arak juga. Dia sebut macam tu. Sama juga macam minum arak satu, kemudian berzina, berjudi dan sebagainya. Mereka menambah masuk ke dalam kitab mereka. Contohnya, dan juga begitu juga berlakunya ketika kepada Nabi Isa. Nabi Isa, kita tahu dia banyak mukjizat oleh Allah. Tetapi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa ni untuk membuktikan kebenaran yang ada pada Nabi Isa. Tapi akhirnya paderi mereka ni telah mengagungkan dan menambah cerita kepada Nabi Isa, dan akhirnya mereka telah mengatakan Nabi Isa ni anak kepada Tuhan lah. Itu maksudnya, itulah keburukan ataupun itulah masalah yang berlaku kepada agama Nasrani dan Yahudi ni lah. Okey, jadi untuk riwayat isteri ketiga tu, saya tak tolak secara total. Mungkin boleh jadi betul, mungkin jadi salah, tetapi kita tak ambil lah tu sebagai kita punya pengajaran atau pengajian lah. Maksudnya yang lebih penting ialah dua isteri yang Allah sebutkan ataupun yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Baik, untuk minggu ni, untuk sesi kali ni, kita sambung kepada Nabi Ismail. Sebelum tu saya nak kongsikan satu ayat juga daripada surah Al-Mumtahanah. Surah ni Allah sebut secara terus kepada Nabi Muhammad SAW. Supaya Nabi Muhammad dan para sahabat ni, mereka sentiasa menjadikan Nabi Ibrahim ni sebagai ikutan ataupun role model lah. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim, kalau kita tengok ayat ni, Nabi Ibrahim dia bukan berseorangan, tetapi dia bersama dengan pasukannya. Dalam ayat ni Allah kata, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Qad kana lakum, telah ada pada kamu wahai Muhammad, untuk kamu, uswatun hasanah, tauladan yang baik, yang unggul, fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, dan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, iaitu kaum dia mungkin kota Mesopotamia tersebut, kota Babylon tersebut, ataupun ketika mereka di Kan'an, di negeri Kan'an. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri ataupun kami berpisah, kami berlainan, kami berbeza dengan kamu. Kami tidak akan ikut trend apa yang kamu sembah. Minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah
wal baghdha. Kami kami berlepas diri dengan apa yang kamu sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami telah ingkar kepada trend ataupun apa yang kamu telah suruh, apa yang kamu telah perintahkan. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan kami bermusuh, jelas permusuhan di antara kami dengan kamu, wal baghdha, dan kebencian. Maksudnya kami benci kepada kekufuran, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sehinggalah kamu, wahai kaum kami, beriman kepada Allah sahaja, wahdah. Jadi kita tahu maksudnya Mesopotamia ni, Babylon ni, memanglah negeri dia yang lama, yang asal. Tak ada lagi raja yang mengaku dia raja, macam Perdana Menteri biasa je ataupun presiden negara lah. Tetapi pada zaman bila berlalu zaman, ketika sampai kepada zaman Namrud, Namrud mengaku dia sebagai Tuhan lah. Sama juga macam Fir'aun. Maksudnya Fir'aun tu adalah satu jawatan di Mesir. Tetapi sampai pada zaman Fir'aun yang Nabi Musa hadapi tu, nanti kita akan tengok sikit. Maksudnya dia telah mengaku dirinya Tuhan. Maksudnya orang kena sembah dia lah, ataupun ikut sahaja apa yang dia cakap lah. Jadi ini satu pengajaran lah. Jadi kisah ni, Mumtahanah ni adalah satu surah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ketika ini ada seorang sahabat Nabi, nama dia Hatib bin Balta'ah. Dia ni adalah muhajirin. Dia ni asalnya daripada Mekah lah. Tetapi ketika dia berhijrah ke Madinah, dan akhirnya Nabi telah membina sebuah kota ataupun bandar Islam yang kuat di Madinah, akhirnya Nabi akan menakluk. Nabi dalam rancangan untuk menakluk Mekah, untuk mengembangkan Islam sehingga ke Mekah lah. Menakluk kembali Mekah lah. Tempat yang Nabi telah dihalau. Tempat yang Nabi asalnya berdakwah tapi telah ditolak. Akhirnya Nabi bina negeri yang kuat di Madinah. Akhirnya ingin menakluk Mekah. Tetapi Hatib bin Balta'ah ni telah memberikan surat, ataupun dia telah bagi tahu dia nak bagi tahu kepada kaum keluarga dia yang ada kat Mekah, supaya dia bocorkan perancangan Nabi tersebut. Dan akhirnya turunlah kisah ni. Turunlah surah ni untuk menegur. Sebenarnya memanglah seorang je yang buat salah tu, tetapi Allah sebenarnya menegur kepada semua kaum muslimin yang berada di Madinah supaya berpegang teguh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sesekali mengkhianati Nabi lah, ataupun membocorkan rahsia perancangan Nabi ya. Kat sini banyaklah pengajaran dia. Okey, kita sambung terus. Ambil masa sikit. Kita sambung terus kepada siri yang keempat, iaitu keturunan Nabi Ismail. Jadi daripada graf yang saya lukis ni, kita nak nampak sikit sebenarnya macam mana perjalanan keturunan Nabi Ismail ni. Akhirnya dia turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ni adalah daripada Arab Musta'rabah lah. Jadi kita ingat balik tadi, ada dua, Arab Al-Aribah, ni kena ingat selalu. Arab Al-Aribah dengan Arab Al-Musta'rabah. Jadi Arab yang Nabi Ismail kahwin tu, iaitu Jurhum tu, adalah Arab Al-Aribah ni, Arab asli ni. Tapi diorang telah berkelana lah, sampai dia nampak burung di atas air Zamzam tersebut. Akhirnya dia telah meminta izin kepada Hajar dan untuk duduk dekat Mekah lah. Asalnya diorang memang Arab Qahtan lah, Arab asli lah. Dan Nabi Ismail adalah Arab Al-Musta'rabah, Adnaniyah. Sebab itulah Nabi ni kita sebut dia sebagai keturunan Adnan. Adnan ni adalah cucu kepada Nabi Ismail lah. Sebab tu dalam nasyid ataupun yang biasa orang Arab nyanyikan tu, Salla alaikallahu ya Adnani. Adnani tu adalah kira keturunan Nabi ya. Nabi ni berketurunan Adnan. Satu keluarga yang besar juga di Mekah lah.
Okey, saya rasa sesuai juga untuk kita sekilas tengok untuk jalur yang belah sini, jalur Nabi Ishaq. Jadi diriwayatkan selepas 3 tahun selepas Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan Hajar di Mekah tersebut, 3 tahun selepas itu Nabi Ibrahim pun mendapat khabar gembira daripada malaikat. Ketika itu malaikat datang untuk memberi khabar yang kaum Nabi Lut, kalau kita ingat balik Nabi Lut, sorry, ada yang tak mute, boleh minta tolong mute kan dulu. Jadi daripada okey, kita ingat balik Nabi Lut ni adalah anak saudara Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia berdakwah kepada kaum dia, tapi akhirnya adik-beradik dia, tapi akhirnya anak kepada salah satu adik-beradik dia yang telah beriman, iaitu Nabi Lut lah. Tapi Nabi Lut ketika dia berhijrah tu dia belum Nabi lagi. Tapi selepas Nabi Ibrahim sampai ke kota Kanaan ni, akhirnya Nabi Ibrahim ni telah mendidik Nabi Lut, dan akhirnya Lut ni akan jadi Nabi ya. Dan bila dia jadi Nabi, dia telah diutuskan kepada satu kaum yang jauh sikit, bawah sikit. Kita tengok peta sikit kalau ada. Jadi Kanaan ni dekat sini, nampak saya punya mouse. Jadi Nabi Lut ni dia bawah sikit, dia ke arah Jordan sikit. Ada Laut Mati. Kalau siapa pernah pergi Jordan, ada Laut Mati. Kat situ ada satu bandar. Saya tak pasti apa nama kota tu. Ada yang kata kota tu nama kota Sodom dan lain-lain. Saya tak ingat, ada banyak nama, tapi kita sebut dia kota Nabi Lut lah, yang ada Laut Mati ni. Jadi Nabi Lut telah berdakwah dekat sini, dekat ni. Kemudian ketika malaikat turun kepada Siti Sarah ni untuk menceritakan tentang khabar gembira yang akan diberikan kepada mereka, iaitu Nabi Ishaq akan lahir, mereka juga telah beritahu yang kami ni on the way nak ke kota Sodom. Yang nak bagi tahu Nabi Lut dan siapa-siapa yang taat kepada dia untuk keluar daripada kota tersebut. Saya tak ingat siapa yang selamat, tapi isteri Nabi Lut sendiri tidak beriman kepada Nabi Lut dan menyebelahi kaum Nabi Lut ni. Nabi Lut ni kita tahu kaum dia mengamalkan songsang lah. Mengamalkan seks songsang, maksudnya lelaki dengan lelaki. Kita boleh sebut macam hari ni macam golongan LGBT. Macam itulah maksudnya, nak faham maksudnya. Diorang ni kalau LGBT tu, kalau dia adalah satu orang yang melakukan dia adalah dosa peribadi lah. Tetapi bila dia muncul sebagai persatuan, maksudnya persatuan LGBT, itu dah tak boleh lah tu. Itu dah tak boleh. Maksudnya bila dia suka lelaki ni, dia adalah dosa dan dia boleh dirawat. Tidak menjadi mungkar yang besar lah. Tetapi bila dia telah membuat persatuan dan dia buat demonstrasi, dia telah kata, oh ni tak salah, LGBT ni tak salah, tak berdosa, semua orang kena menghormati LGBT. Itu sudah melampaui batas lah. Jadi kat situlah Nabi Lut telah dikeluarkan daripada kota tersebut, dan akhirnya Allah hancurkanlah Nabi Lut ni. Diterbalikkan kota Nabi Lut ni diterbalikkan, kalau boleh kita faham macam gempa bumi lah. Gempa bumi ataupun ada yang kata gunung berapi. Tapi tak tahulah, tanah runtuh pun boleh jadi. Maksudnya bumi tu terbalik, akhirnya kaum tu telah hilang, bandar tu telah hilang terus, telah ditelan bumi. Ditelan bumi itu terbalik betul ataupun gempa bumi ataupun ditelan oleh tanah runtuh dan sebagainya, tak tahulah. Itu boleh rujuk pakar sejarah. Okey, jadi setelah malaikat telah memberi khabar gembira kepada Sarah, akhirnya Sarah ni dia terkejutlah, dia dah tua ketika itu. Dia dah tua, Nabi Ibrahim pun dah tua, dah tak kuat. Maksudnya macam mana boleh jadi? Tapi Allah kata, malaikat kata macam itulah bila Allah kata kun fayakun, maksudnya kalau Allah kata jadi, maka jadilah sebenarnya. Dan akhirnya lahirlah Nabi Ishaq. Dan Nabi Ishaq ni telah dididik oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ishaq ni menjadi Nabi juga.
berjaya dididik oleh Nabi Ibrahim dan dia menjadi Nabi juga. Dan akhirnya dia telah mendapat anak iaitu Yaqub, Nabi Yaqub alaihissalam. Ketika itu mereka semua ni adalah pemimpin di negeri Kanaan ni lah, kalau kita nak faham. Jadi kalau kat kota Kanaan ni, jadi ketika itu kita boleh ibaratkan macam dia tak negara, tak besar sangat, tapi negeri lah. Dia kecil saja. Tapi ketika itu Nabi Ibrahim dan keturunan dia menjadi YB lah. Ya, istilah yang kita boleh faham YB. Jadi Nabi Yaqub ni sama juga. Nama lain Nabi Yaqub ialah Israel lah. Jadi Bani Israel tu adalah Bani. Bani ni anak-anak lah. Anak-anak Yaqub. Sebab itulah dan Nabi Yaqub ni ada 2 orang isteri. Isteri yang pertama dia lahirkan abang-abang Nabi Yusuf tu yang nakal-nakal tu, yang degil-degil tu. Kemudian isteri dia yang lagi satu ni, Nabi Yaqub dapat Nabi Yusuf dan Bunyamin. Bunyamin ni bukan Nabi lah, tapi dia adalah abang ataupun adik kepada Nabi Yusuf lah, adik-beradik seibu lah dengan Nabi Yusuf. Okey. Jadi daripada Nabi Yusuf ni lah keturunan banyak Nabi Bani Israel ni. Dan kalau kita ingat Nabi Yusuf ni, sebab itulah abang-abang Nabi Yusuf ni, kita tengok sekilas tentang kisah Bani Israel ni juga, sebab penting juga kita ambil pengajaran sikit daripada kisah Bani Israel ni. Abang-abang Bani Israel ni, diorang ni tak suka kepada Nabi Yusuf ni sebab Nabi Yusuf ni daripada ibu dia yang lebih rendah sikit. Dan isteri Nabi Yaqub ni yang mungkin hamba kot, saya tak pasti. Tapi maksudnya dia berketurunan yang berbeza sikit berbanding dengan isteri dia yang pertama lah. Tapi akhirnya Nabi Yusuf ni dia telah bermimpi. Maksudnya dah lah Nabi Yusuf ni kecil-kecil dia comel. Memanglah Nabi Yaqub ni sayang. Lepas tu bila dah besar, Nabi Yusuf ni dia dapat mimpi pula yang dia bakal menjadi Nabi. Dalam kisah tersebut, Nabi Yusuf ni dia bermimpi yang ada 11 bulan dan bintang matahari, 11 bulan dan 11 bintang, bulan dan matahari tunduk sujud kepada dia. Jadi Nabi Yusuf ni dia bercerita kepada ayah dia Yaqub. Jadi Nabi Yaqub ni bila dia dengar ni, oi, maksudnya Yusuf ni akan jadi Nabi kelak. Mungkin Nabi Yaqub ni dulu pun pernah mimpi macam tu juga. Dia pernah mimpi macam tu lah, maksudnya dia akan jadi Nabi. Jadi bila Nabi Yusuf ni dia dapat mimpi macam tu, Nabi Yaqub ni dia faham Nabi Yusuf ni akan jadi Nabi. Lepas tu Nabi Yaqub ni sayang kepada Nabi Yusuf ni berganda-ganda lah, sebab dia akan jadi Nabi. Tapi sebab itulah abang-abang dia telah merancang untuk membunuh Nabi Yusuf dan berlakulah kisah yang panjang tu. Dan akhirnya Nabi Yusuf ni telah dicampak ke dalam perigi dan diselamatkan oleh pedagang. Okey. Sebenarnya saya ada sebab saya ambil peta ni. Saya ambil peta ni daripada internet juga. Tapi saya rasa sebab peta ni mungkin agak tepat juga. Sebab ada satu zaman tu memang kerajaan Mesir ni dia telah memegang pemerintahan sampai ke Kanaan ni lah. Jadi satu zaman tu ketika Kanaan ni telah dilanda ketandusan ataupun kemarau. Dan akhirnya Nabi Yusuf ni yang telah diselamatkan oleh seorang pembesar. Dalam Al-Quran Allah sebut Al-Aziz. Al-Aziz ni kita tak pasti sama ada dia Fir'aun, maksudnya dia penguasa dekat yang paling besar, ataupun dia menteri besar je. Mungkin boleh jadi menteri besar lah kot. Jadi dia telah diselamatkan oleh dia telah dibeli oleh isteri kepada seorang menteri di Mesir. Dan akhirnya Nabi Yusuf ni telah membesar di dalam keluarga, dalam rumah menteri tu pula. Dan akhirnya itulah yang kisah Nabi Yusuf ni digoda dan sebagainya. Tapi akhirnya dia dipenjara. Dan daripada penjara itulah dia dapat menjadi menteri kewangan kepada Mesir. Dan ketika itu sebenarnya Mesir telah menguasai bahagian Kanaan ni.
Nampak tak mouse saya ni? Jadi sebab itulah sebenarnya Nabi Yaqub dan keluarga diorang, Bani Israel ni, telah berhijrah dan duduk di bawah Mesir lah. Jadi nak diringkaskan ceritanya, pada awalnya Bani Israel ni memang okey je duduk dekat bawah Bani Israel ni. Memang okey je kan. Maksudnya Nabi Yusuf ni telah menjadi Menteri Kewangan. Jadi dia telah bawa keluarga dia, bawa datang dia selamatkan kaum dia. Dan akhirnya Nabi Yaqub dan keluarga dia datang ke Mesir dan diorang sujud. Sujud tu maksudnya dia bagi kehormatan lah kepada Nabi Yusuf ketika itu telah menjadi menteri lah di Mesir. Dan mereka duduk kat situ. Tapi akhirnya, telah lama Bani Israel ni telah menjadi dihambakan. Menjadi buruh kasar di Mesir ni lah. Kalau kita nak faham, macam kita zaman British lah. Zaman British, ketika British telah berkuasa di tanah Melayu kan. Macam itulah kita rasa. Maksudnya bangsa kita ni telah diperbodohkan atau dipergunakan oleh British untuk kita, atau nenek kita dulu kan kebanyakannya menjadi petani saja. Dihalau masuk ke dalam hutan lah dan menjadi petani. Macam itulah dia kisah, maksudnya akhirnya daripada Nabi Yusuf ni telah lahir Nabi Musa dan Allah utuskan Nabi Musa ni untuk menyelamatkan Bani Israel. Jadi kisah tu panjang macam mana? Nak sambung ke kisah Nabi Musa tu? Saja tanya. Boleh juga kalau kita nak cerita pasal Nabi Musa sampai Nabi Daud dengan Sulaiman ni. Ada komen dari sidang pendengar? Kalau tak, saya ringkaskan je. Okey, saya ringkaskan je. Maksudnya daripada Nabi Musa tu, dan akhirnya Allah utuskan Nabi Musa. Nabi Musa ni lahir ketika itu Fir'aun telah memerintah. Fir'aun, kalau ikut sejarah dia Ramses. Ramses yang kedua. Dia telah mengaku sebagai Tuhan. Dan ada tukang tilik dia memberitahu bahawa ada satu bayi Bani Israel ni akan lahir dan akan mengalahkan kamu. Ni tukang tilik. Dia dapat khabar daripada jin mana entah. Jadi maksudnya Fir'aun dia terus takut dengan, sebab itulah dia membunuh semua bayi pada tahun tersebut. Dan akhirnya mak Nabi Musa ni telah letak Nabi Musa di dalam sungai Nil dan mengalir sampailah ke rumah kira sampai ke Putrajaya. Maksudnya sampai ke pusat pemerintahan Fir'aun ni. Dan akhirnya Nabi Musa ni telah membesar di dalam mahligai ataupun istana Fir'aun ni lah. Tak tahu kat mana istana itu, tapi mungkin dekat sungai Nil lah. Dekat-dekat dengan sungai Nil. Jadi Nabi Musa ni akhirnya menjadi Nabi. Ringkaskan cerita. Jadi dia sangat sayang kepada bangsa dia. Walaupun dia membesar dalam keluarga Fir'aun. Tapi dia sentiasa ingat kepada asal usul dia. Dan dia telah menumbuk. Dia telah menumbuk satu bangsa Fir'aun sehingga mati. Dan akhirnya Fir'aun ni dia macam British lah. Dia mengejar Nabi Musa ni. Sampai Nabi Musa lari ke Madian. Madian ni Arab lah. Kita belajar sebelum ni kan. Maksudnya Madian ni dekat Teluk Aqabah ni. Ujung ni ada kota Madian ni. Nabi Shu'aib diutuskan. Jadi dia berjumpa dengan Nabi Shu'aib. Ketika itu Nabi Musa belum lagi Nabi. Dia telah bekerja dengan Nabi Shu'aib selama beberapa tahun. Dan akhirnya berkahwin dengan isteri Nabi Shu'aib. Orang Arab lah. Nabi Shu'aib ni orang Arab. Dia kahwin dengan orang Arab dan akhirnya dia telah, bila dia nak pulang ke Mesir dan akhirnya kat on the way ni lah Allah utuskan dia. Allah telah melantik Nabi Musa menjadi Nabi dan tugas Nabi Musa ialah menyelamatkan Bani Israel. Jadi dia telah balik dan dia telah berdakwah kepada Fir'aun dan akhirnya berlakulah kisah tongkat Nabi Musa menjadi ular yang besar tersebut dan sebagainya. Dan akhirnya Nabi Musa pun membawa kaum dia keluar, Bani Israel keluar menyeberangi Laut Merah. Laut Merah kat sini. Mungkin ketika itu kota pemerintahan
kota pemerintahan Fir'aun tu pun dekat tengah ni, dekat dengan dia bukan dekat Kahirah lah. Kalau saya dulu belajar dekat Kahirah ni. Jadi dia mungkin dekat bawah sikit dekat sini. Jadi dia pandang panjang kat kita. Kemudian Nabi Musa berhijrah keluar daripada Mesir ni, menyelamatkan Bani Israel, menyeberangi Laut Merah ni, dan akhirnya Bani Israel ni telah sesat selama beberapa tahun di Sinai ni, di padang pasir ni. Dan akhirnya daripada keturunan Nabi Musa ni ada Nabi Harun, Nabi Yusha, dan akhirnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman lah. Jadi Bani Israel kembali dekat Kanaan ni lah. Dia orang panggil bumi Kanaan ni sebagai the promised land lah. Ketika itu Kanaan ni telah dikuasai oleh bangsa lain. Saya tak pasti bangsa lain tu apa, tapi mungkin adalah Parsi ya. Okey, habis tu kita maksudnya saya dah cover sekilas lah tentang beberapa nabi di dalam Bani Israel ni lah. Jadi kita tengok daripada sini. Jadi Nabi Ismail ni dia tak ada nabi dah lepas tu. Jadi kenapa kita fikir kenapa maksudnya ketika itu Allah tidak mengutuskan nabi selepas Nabi Ismail. Ini disebutkan di dalam surah Yasin litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tidak diutuskan litunzira, ada ayat dia dalam slide seterusnya. Mana slide tu? Ni maksudnya litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, dan akhirnya mereka telah lalai maksudnya tidak ada nabi yang memperingatkan. Jadi Nabi Ismail ni memanglah dia nabi, tetapi dia tidak diutuskan ataupun dia tidak ditugaskan untuk membina sebuah negara Islam lah. Jadi Nabi Ismail ni dia telah mengasaskan satu agama Ibrahim lah kita panggil dalam Rahim Maktum ni disebut agama Ibrahimiyah ataupun Ismailiyah, ataupun nama lain dia agama Hanafiyah. Itulah agama yang Nabi Ismail asaskan, tetapi agama tersebut kekal sebagai agama sebagai ritual umat ketika itulah, umat orang Arab ketika itu. Tapi dia tidaklah ke arah menjadi sebuah negara yang kuat. Tetapi berbeza dengan keturunan yang belah sini. Keturunan di sini Allah muliakan mereka. Allah muliakan mereka dengan risalah yang lebih besar. Iaitu ada di antara mereka menjadi rasul bukan sahaja menjadi nabi, telah menjadi rasul. Contohnya Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, ini semua adalah rasul-rasul yang diutuskan kepada Bani Israel. Jadi sebab itulah Bani Israel ni Allah muliakan mereka dengan risalah. Sebab itulah nabi-nabi ni dia walaupun bukan sahaja dia mengamalkan agama Islam, tetapi mereka ke arah membina sebuah negara Islam yang dominan lah, yang memerintah agama Islam. Negeri kalau negara besar sangat. Dia negeri Islam yang berdaulat, yang mulia lah. Ketika Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, kemudian disambung oleh Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud. Kalau kita tengok ketika Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman tu ketika itu Bani Israel berada di puncak lah, kemuncak ketamadunan ataupun peradaban Islam yang berada di negeri tersebut. Sampaikan Nabi Sulaiman ni Allah berikan mukjizat. Maksudnya bila satu negeri ni dia mengamalkan Islam sepenuhnya daripada masyarakat dia, daripada solat, zakat, daripada amalan agama tersebut sehinggalah kepada pemerintahan tersebut diamalkan Islam, maka Allah akan makmurkan negeri tersebut sehingganya Allah memberikan pelbagai mukjizat kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Itulah sekilas kepada Bani Israel. Okey, kita cepatkan sikit. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Kalau ada soalan boleh tinggalkan di dalam chat. Kalau saya sempat saya tengok balik nanti. Okey, ni sekilas lah saya nampak, saya ada jumpa dekat internet macam mana perkembangan yang berlaku di Jazirah Arab lah. Kalau kita tengok ini adalah 1000 tahun before Christ. BC itu before Christ ataupun
sebelum Nabi Isa dilahirkan lah. Ataupun sebelum Nabi Isa disalibkan atau diangkat lah. Itu adalah 1000 tahun sebelum. Maksudnya lama dah lah. Ketika ini, ni pun saya tak pasti betul ni ketepatan dia. Tapi bolehlah dia jadikan rujukan lah. Saya nak tunjuk maksudnya dekat sini ada satu pemerintahan yang besar dekat Yaman ni, dekat bawah ni. Ketika ini Nabi Ismail dan keturunannya, mungkin Nabi Ismail dah meninggal, tapi ini adalah keturunan Arab ni berada di Mekah ni telah menjadi satu kota lah, bandar. Tetapi tidak sekuat sebuah negeri lah. Yang ni ada negeri Sabak. Negeri Sabak yang kuat kat sini. Dia makmur pada zaman dahulu kat sini. Siapa yang pernah pergi ke Yaman pada hari ni, Yaman ni agak mundur lah. Tapi zaman dulu ada satu empangan, nama dia empangan Ma'rib. Ni Allah sebut dalam Al-Quran juga macam mana dia hancur satu masa dahulu. Ada satu surah, memang ada satu surah Allah memberikan kisah, maksudnya sebuah tamadun Arab yang makmur hancur. Empangan ni pecah. Itulah ada dalam kisah Nabi surah Sabak lah. Dalam surah Sabak Allah kisahkan maksudnya sangat makmur. Sangat makmur ni kalau kita nak faham, makmur ni maksudnya maju lah. Kalau kita pergi kat negara Eropah hari ni kan, kita nampak maju kan. Macam tu lah. Kita pergi ke negara Jepun ke, negara US ke, kita nampak, oh bertamadun diorang ni. Macam tu lah Arab sebenarnya dekat sini. Tetapi tamadun yang maju ni, yang sangat hebat ni, ada sistem parlimen ke, sistem demokrasi yang bagus ke, tetapi bila dia tidak mentauhidkan Allah sebagai, maksudnya apa yang Allah perintahkan tu dia tidak mendaulatkan, dia tidak didaulatkan, maka Allah hancurkan. Dan Allah utuskan Nabi, dan Allah kemudian bila ditolak Allah hancurkan. Jadi Sabak ni, negeri yang makmur, akhirnya hancur dalam surah Al-Quran tersebut lah. Apabila empangan tu pecah, maka tandus kan. Bumi yang subur dekat Yaman ni akhirnya hancur dan menjadi tandus. Saya tak pernah sampai Yaman, tapi kalau menurut kawan-kawan saya yang cerita ni, maksudnya Yaman ni tak seindah yang dahulu lah. Maksudnya Yaman ni pada zaman dahulu sebenarnya cantik lah. Cantik. Tetapi telah hancur dan akhirnya Allah azab menggantikan tanaman-tanaman yang indah tu. Mungkin kat sini pada zaman dahulu ada pokok apple, strawberry dan sebagainya lah. Sangat-sangat makmur. Boleh tanam pelbagai tanaman, tetapi akhirnya pada hari ini tidak sesubur zaman dahulu lah. Selepas empangan ini telah pecah. Okey, kalau nampak kat sini, ini ketika Islam telah menakluk Jazirah Arab lah. Sebelum sedikit, iaitu pada 500 tahun. Jadi Nabi Muhammad telah diutuskan sekitar tahun 600 selepas Masihi. Jadi ini 500 tahun ni kiranya 100 tahun lah sebelum Masihi. Kat sini kita penting juga sebab nanti kita akan masuk kisah ni. Maksudnya Abrahah tersebut, kisah sebelum pada tahun Nabi dilahirkan, itu tahun gajah. Itulah dia Abrahah. Itulah dia. Kita akan masuk sikit lagi. Maksudnya Abrahah tu dia datang daripada negeri bawah ni. Negeri bawah ni. Dia adalah, Abrahah ni beragama Nasrani. Dia Kristian lah. Dia adalah asalnya orang kulit hitam. Dia daripada sini, Habsyah. Habsyah ni ketika itu ada seorang raja, nama Raja Najasyi lah. Raja Najasyi ni dia Kristian tapi dia baik lah. Kalau kita tengok, kalau kita ingat kisah Nabi Muhammad SAW, ada beberapa kali sahabat Nabi berhijrah ke Habsyah. Inilah Habsyah, Ethiopia. Dan diorang telah berlindung di bawah kekuasaan Nasrani ketika itu, Kristian, iaitu Raja Najasyi. Itulah sedikit gambaran. Okey, kita kembali kepada Nabi Ismail tadi. Jauh kita punya perjalanan, tapi itu semua penting. Nabi Ismail ni kat belah sini. Jadi Nabi Ismail ni ada daripada keturunan dia lah, ada seorang anak nama dia Mudad.
akan lahir keturunan dia yang ramai, iaitu Nabat, Qidar dan sebagainya. Ni semua anak-anak Mudad lah, keturunan Nabi Ismail. Ada yang kata Qidar ni bin Ismail. Ada juga riwayat yang mengatakan begitu, tapi kita ambil dua-dua lah. Maksudnya Nabat dengan Qidar dan sebagainya ni semua adalah keluarga Ismail lah. Jadi daripada banyak adik-beradik ni, abang yang paling sulung dengan nombor 2 ni akhirnya membentuk dua kabilah. Dua kabilah. Kalau kita nak faham kabilah ni macam mana, kita boleh sebut macam parti. Saya suka ambil saya suka ambil analogi parti itu sebab kita boleh nampak fanatik kan. Sebab itulah ketika akhirnya nanti kita akan tengok dia orang ni memang fanatik dengan kabilah mereka masing-masing lah. Maksudnya kalau kita nak nampak gambaran dia fanatik macam mana, fanatik kepartian, macam itulah dia. Fanatik orang Arab ni kepada keluarga dia lah. Dia ada kebaikan, dia ada keburukan dia lah. Dan daripada Qidar ataupun Qaidar ni akan lahirnya keturunan Adnan. Inilah Adnaniyah. Sebab itulah nama dia Adnaniyah ni. Sebab dia adalah satu keluarga yang kuat. Bukan tak ada adik-adik lain. Tetapi daripada Adnan ni adalah satu pemimpin yang kuat dan akhirnya membentuk kabilah bernama Adnan. Adnan ni Nabi Muhammad Al-Adnaniyah. Muhammad Al-Adnaniyah. Sebab dia sebut ni keturunan yang baik lah. Keturunan yang dimuliakan. Seorang tokoh yang bernama Adnan. Okey, kita tengok sekilas ni penting juga. Kita nak tengok sekilas tentang kepimpinan kat Mekah ni. Dekat dalam kitab Rahimah Tum ni disebutkan panjang lah. Maksudnya Mekah ni adalah satu bandar lah. Dia tak adalah sampai besar macam negeri. Dia adalah satu bandar. Kita nak sebut macam, kalau kat Selangor ni macam Shah Alam lah. Besar sikit. Ataupun Kajang ataupun Bangi. Macam itulah. Macam Bangi lah. Saya sebut Bangi. Ataupun kalau kat Johor ni saya tak pasti lah. Kat mana? Johor Baru kot Johor Baru, macam itulah. Jadi kepimpinan Johor Baru ni dia berpindah-pindah parti. Berpindah-pindah parti. Yang pertama ialah parti Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail memerintah sebab Siti Hajar yang empunya kepada mata air ni. Jadi mereka semua, jadi siapa yang memegang pengurusan air Zam-Zam ni, jadi dialah memegang Mekah ni. Tetapi akhirnya, selepas beberapa keturunan, selepas Adnan dan sebagainya, keturunan tersebut parti tersebut dia mulai lemah dan akhirnya berpindah kepada isteri keturunan Nabi Ismail ni. Ini kabilah Jurhum ni, kita ingat balik kabilah Jurhum ni maksudnya diorang ni adalah Qahtan lah. Ni adalah keturunan Qahtan ni. Tetapi diorang ni masih lagi musta'rabah lah. Ni dua ni adalah musta'rabah lah. Masih lagi musta'rabah. Tetapi berpindah parti. Macam mana saya nak bagi contoh? Mungkin tuan-tuan perempuan boleh ambil analogi sendirilah. Maksudnya parti yang macam lebih kurang sama tapi berpindah. Saya tak nak sebut tapi takut nanti dia jadi ceramah politik pula. Macam itulah maksudnya daripada kabilah Adnan ni berpindah kepada kabilah Jurhum. Isteri kepada Nabi Ismail ni. Jurhum. Akhirnya Jurhum ni sebab dia siapa yang lebih kuat kepimpinan ni maka dialah yang menang. Akhirnya keturunan Nabi Ismail ni tak ada dah credibility dan akhirnya berpindah kepada Jurhum. Setelah berlalu masa selama lebih daripada 2 abad ni lebih kurang 200 tahun akhirnya berpindah pula. Akhirnya merebut. Ni kisah merebut pula. Ni adalah pertumpahan ataupun perang kabilah yang pertama. Parti lawan parti. Maksudnya Khuza'ah ni dia daripada Qahtan. Ni orang Arab asli lah. Diorang ni dia nak berebut daripada Arab Musta'rabah. Dia bergaduh dengan Arab Musta'rabah, bergaduh dengan Arab Al-Aribah. Arab Qahtaniyah ni gaduh dengan Arab Adnaniyah. Jadi parti Qahtan ni, Khuza'ah ni, Bani Khuza'ah ni, dia telah berkomplot dengan Adnan. Adnan ni kita ingat Adnan ni keluarga Nabi Ismail ni. Jadi dia telah berkomplot, tapi sebenarnya dia jadi
sekutu je lah. Tapi sebenarnya yang kuat sebenarnya adalah Khuza'ah. Akhirnya pakatan Khuza'ah dan Adnan ni telah menang melawan Jurhum ni. Dan akhirnya Jurhum kalah. Dan Jurhum dia balik kepada Yaman. Tempat asal dia telah lari kepada Yaman. Sebab kat sekitar tempat lain tu pada pasir je. Jadi bila dah tak dapat Zamzam tu, dia pergi kat negeri lain lah. Contohnya maksudnya bila dah tak dapat Johor Bahru tu dah terlepas. Kan Johor Bahru dia punya apa namanya kerusi lah, kerusi Johor ni telah terlepas kepada Khuza'ah ni, jadi dia lari, dia pergi kat tempat asal dia lah, ke negeri lain. Akhirnya Bani Khuza'ah ni penting kan, kita ingat satu lagi nama, iaitu Bani Khuza'ah ni lah yang menguasai Mekah selama 300 tahun 3 abad lebih, 300 lebih tahun, lama tapi waktu tu Telaga Zamzam ni telah tertimbus. Tak nampak, tidak dia tertimbus. Maknanya tak ada air Zamzam tersebut. Tetapi nanti kita akan sambung lagi balik kisah sebelum beberapa kisah. Kita akan sambung dekat kisah nasab Nabi Muhammad SAW. Ada seorang moyang Nabi Muhammad ni, dia telah bermimpi dan kat situlah dia dapat balik jumpa Telaga Zamzam tu di mana dia korek dan dia jumpa Telaga Zamzam lah. Jadi Bani Khuza'ah ni berkuasa selama 300 tahun 300 tahun, dan akhirnya nanti akan ada satu moyang juga Nabi Muhammad yang menakluk balik, ataupun maksudnya keturunan Nabi Ismail ni pegang balik sumur ataupun Telaga Zamzam ni balik daripada Arab asli ni. Orang Arab asli ni, Khuza'ah ni, dia dapat balik, iaitu atuk moyang Nabi, iaitu Qusay. Kita akan sebut nanti, Qusay bin Kilab. Mungkin boleh tengok sekejap Saya tengok sekejap. Dekat sini, okey. Yang ni kita masuk sikit lah tentang nasab Nabi Ada 3 klasifikasi daripada Nabi Muhammad sampai Nabi Adam ni. Nanti kita akan masuk lagi sekali lah kat part ni. Tapi saya nak tunjuk ni, Adnan ni. Ni. Daripada Adnan ni lah nama tadi tu. Nama Adnan tadi dapat. Kemudian Adnan ni naik seterusnya sampailah ke Qaidar. Tadi saya sebut Qaidar kan. Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Tapi ni semua riwayat ni tidaklah berapa tepat. Ada khilaf, ada ulama sejarah yang melemahkan lah. Tapi yang klasifikasi pertama ni, ini memang Nabi Muhammad SAW ada menyebut dalam hadis sahih, keturunan dia yang confirm lah. Dekat sinilah ada Qusay dekat sinilah keturunan Nabi Ismail ni dia kembali parti Nabi Muhammad SAW ni kembali merebut mendapat kembali kekuasaan Mekah kembali kepada mereka. Okey, tu sekejap je kita masuk. Okey, selepas tu secara ringkaslah Okey, kalau kita dalam tinggal 10 minit. Jadi kita tengok juga beberapa ini adalah landscape politik yang ada ketika sebelum kerasulan Nabi lah. Maksudnya ni betul ni yang paling tepat lah, saya rasa yang paling senang. Jadi kat situ ada kuasa besar, ada 2 kuasa besar, iaitu Byzantine dan juga Parsi. Parsi ni satu empire yang besar. Agama dia ialah agama Majusi. Sama juga macam empire ni. Empire ni satu politik lah, political empire. Byzantine, Rom. Ketika ini Rom Eropah ni telah jatuh dan telah digantikan oleh Rom Byzantine lah di Constantinople ni. Constantinople ni kita sebut hari ni Istanbul lah. Jadi maksudnya kerajaan Melaka telah jatuh, naik kerajaan Johor dekat sini. Macam itulah lebih kurang kalau nak faham. Maksudnya Rom yang lama ni, Rom dekat Athens, dekat Greek, Yunani Yunani ni telah jatuh. Akhirnya dia telah naik satu lagi Empire Rome yang satu lagi yang beragama Kristian, Nasrani. Asalnya
Rom ni kat bahagian sini, nampak ke mouse saya? Maksudnya Rom kat sini dia beragama, tak ada agama. Dia orang ni memang asal usul demokrasi. Kan kita belajar demokrasi kan. Demokrasi yang kita belajar pada hari ini kan, apa parlimen dan sebagainya, semuanya berasal daripada sini. Daripada Rom yang lama ni. Dia orang tak ada agama sebenarnya. Dia orang ni menyembah agama dewa-dewa lah. Sebab tu ada Greek gods. Kalau siapa ingat, siapa tahu Greek gods ni maksudnya tuhan-tuhan Yunani ni ada banyak lah. Dan dia orang menyembah agama dewa-dewa. Parlimen, demokrasi, ni semua berasal daripada sini. Akhirnya US telah ambil, dia orang ambil daripada sini lah. Daripada Yunani ni, Tabada Yunani. Kemudian jatuh Yunani ni, naik Rom yang satu lagi, iaitu Rom Timur. Disebut Rom Byzantine. Byzantine ni adalah nama raja yang pertama lah. Ni kerajaan beraja lah. Diorang tak amalkan demokrasi, tapi diorang mengamalkan sistem beraja. Raja dia yang pertama iaitu Byzantine lah. Dan kota Konstantinopel ni dinamakan bersempena dengan seorang lagi raja yang kuat, iaitu nama raja tu ialah kota Raja Konstantin pertama. Sedikit kisah. Jadi Arab ni, diorang ni diapit oleh dua tamadun yang besar ketika itu, Rom dan Parsi. Sebab itulah ketika Nabi Muhammad dilahirkan, diriwayatkan maksudnya api yang disembah oleh agama ni adalah satu kerajaan. Kita nak faham, ni China, ini US lah. Macam itulah lebih kurang. China dengan US besar. Tapi waktu tu China ni dia beragama Majusi. Api yang diorang sembah ni telah terpadam. Maksudnya api yang beribu-ribu tahun diorang sembah ni, kerajaan Parsi ni telah terpadam dengan kelahiran Nabi. Itu adalah petanda, maksudnya Nabi Muhammad ni akan membawa sinar dan akan menakluk, bukan Nabi Muhammad tapi generasi selepas Nabi Muhammad ni, Abu Bakar, Omar ni, diorang akan menakluk Parsi ni. Dan cucu cicit akhirnya Nabi Muhammad ni meneruskan perjuangan dan akhirnya akan menakluk Rom jugalah. Rom Timur ni lah. Itu siapa yang tahu sejarah Osmaniyah. Osmaniyah ni diorang telah menakluk kota Konstantinopel ni. Dan Nabi Muhammad sendiri ketika dalam perang Khandaq, Nabi telah memberi khabar gembira ataupun satu orang panggil lah, khabar dari langit. Maksudnya satu dia memberi motivasi kepada umat Islam yang lemah ketika itu. Kata jangan risau, keturunan kita nanti akan menakluk Konstantinopel. Jadi dalam hadis tersebut lah, la tuftahanna al-Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish jaishuha. Sebaik-baik ketua perang ialah ketua perang yang menakluk Konstantinopel, dan sebaik-baik tentera ialah tentera tersebutlah, tentera Al-Fatih. Itu semua kisah. Kat sini bawah-bawah ni ada beberapa vessels. Vessels ni macam kita sebut proxy lah. Maksudnya dia kerajaan orang Arab, tetapi diorang ni proxy. Diorang ni bernaung, sentiasa mendapat pertolongan daripada Parsi. Ni Parsi, banyak ni. Yaman ni sebenarnya bertukar-tukar juga. Ada satu masa nanti diperintah oleh Yahudi, kemudian diperintah oleh Nasrani pun ada juga. Tapi ni 500 tahun lah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Sama juga macam ni. Ghassanid ni adalah orang Arab, tetapi dia ni adalah vessel ataupun proxy proxy kepada Empire Rome. Dia memang Empire Rome ni memang anak angkat lah. Ghassan ni orang Arab tapi dia anak angkat kepada Rome lah. Orang Rome dia takluk Ghassan ni, dan dia bagi macam ibarat dia macam apa lah, macam Afghanistan lah, macam tu lah. Maksudnya Afghanistan yang hari ni, diorang adalah sebelum ni Afghanistan ni adalah
proxy kepada US. Macam itulah. Macam Israel. Macam Israel hari ni adalah proxy kepada US. Macam itulah Arab ni. Nanti ada perang. Perang Tabuk. Perang yang terakhir Nabi Muhammad SAW join tu. Ketika itu diorang telah berperang kat sini. Diorang telah berperang dengan orang Arab Ghassan ni. Orang Arab yang menjadi proxy kepada Rom, tentera Rom. Tentera Rom yang Nabi Muhammad nak bertembung ni adalah orang Arab juga. Orang Arab tapi dia telah menjadi proxy kepada Rom. Okey, wallahu alam. Tu sedikit. Ni gambar lain jugalah. Ni samalah buffer zone ni. Ini masing-masing ada yang jadi proxy Parsi, ada yang masing-masing jadi proxy kepada Rom dan sebagainya. Okey, sebenarnya kita dah sampai ke sebenarnya patutnya saya nak masuk kepada, kita masuk sikitlah sebelum pukul 1 ni. Jadi seterusnya dalam kitab Rahimatum ni kita berkenalan juga tentang geografi, tentang agama dan juga masyarakat, keadaan sosial masyarakat Arab ketika itu. Jadi kalau kita sempatlah agama ni, nanti kita sambung juga minggu depan kalau tak sempat habiskan. Jadi ada beberapa agama di kota Mekah tersebut. Seluruh Jazirah Arab sebenarnya. Tetapi agama yang paling besar, yang paling dianuti oleh semua kaum tersebut ketika itu ialah agama paganism. Agama paganism ni apa? Agama yang menyembah berhala. Pagan. Menyembah berhala. Sebenarnya agama pagan ni adalah yang kedua adalah agama Hanif. Agama Hanif pun banyak juga dekat Arab. Tapi minoriti, dia sedikit sajalah. Ada beberapa tokoh Arab nanti disebut di dalam kitab sirah ni juga. Maksudnya contohnya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni adalah pakcik kepada Khadijah. Tak silap saya kalau saya salah betul kan. Dia adalah pakcik kepada Khadijah, isteri Nabi, dan dia adalah beragama Hanif. Dia tidak menyembah berhala. Jadi agama berhala ni sebenarnya dia berasal daripada agama Ibrahim juga sebenarnya. Tetapi telah ditokok tambah bid'ah lah. Kita sebut macam Syiah. Macam itulah. Dia ni Syiah ni sebenarnya. Dia banyak sangat penambahan yang mengarut. Dan dia berasal daripada Amr bin Luhai. Kita ingat tadi Bani yang telah menakluk menguasai Mekah ialah Bani Khuza'ah. Jadi Amr bin Luhai ni kita kena ingat nama dia. Amr bin Luhai inilah orang yang pertama yang membawa. Dia ni adalah pedagang dan dia juga adalah ketua Bani Khuza'ah ni, antara pemimpin lah. Pemimpin Bani Khuza'ah ni. Dia juga adalah orang agamawan. Dia adalah agamawan tapi dia menunggang. Maksudnya dia ni adalah ustaz-ustaz jugalah. Dia ni orang yang banyak dalam kitab ni disebut. Dia ni adalah orang yang ma'ruf bisadaqah. Dia ni selalu bersedekah, menjaga agama Ibrahim ni, selalu melakukan haji, tawaf, iktikaf dan sebagainya. Tapi dia ni banyak membawa bid'ah yang rosak kepada agama Ibrahim ni lah Dikisahkan ni kisah dia, paganism ni maksudnya. Dikisahkan Amr bin Luhai ni, dia telah, yang ketua Bani Khuza'ah ni, dia telah pergi berdagang di Syam. Di Syam kita tahu Syam ni Kanaan lah. Kanaan tu adalah Syam lah pada zaman dahulu. Ada satu pasar ni, nama dia saya tak ingat pasar apa, tapi dia sebut pasar Syam lah. Dia telah pergi ke Syam dan dia telah melihat orang kat sana menyembah berhala, dan dia telah membeli berhala-berhala yang dekat dengan duit yang dia ada yang banyak tu. Perniagaan dia ni bangsawan hartawan. Dia beli berhala yang banyak dan dia telah membawa kepada Kaabah dan dia letak dekat Kaabah. Sebab apa dia beli berhala tu? Sebab dia kata Syam ni adalah satu negeri risalah Nabi. Maksudnya Nabi Ibrahim ni kan, Nabi Ibrahim kan mengasaskan agama Islam dekat Kanaan. Dekat Kanaan, negeri Kanaan tersebut Nabi Ibrahim mengasaskan. Jadi Amr bin Luhai ni dia kata Syam ni adalah negara Nabi Ibrahim. Jadi
Diorang pun sembah berhala. Jadi kita sepatut sembah berhala juga macam diorang ni. Jadi berhala ni sebenarnya adalah perantara. Perantara bid'ah yang dilakukan. Maksudnya diorang ni bertawassul dengan berhala ni untuk mendapat manfaat kepada Allah. Contohnya dia ada exam, ataupun anak dia sakit, ataupun dia ada interview kerja. Patutnya dia solat lah. Solat dalam Islam kan. Kalau kita nak ada exam, kita baca Yasin ke, baca Quran ke, kita banyakkan solat sunat hajat, kita banyakkan bersedekah. Itu dalam Islam. Tapi dia ni tak nak. Dia ni rasa tak cukup. Kita kena ada benda yang bertawassul. Solat-solat ni, sedekah ni, solat sunat, puasa ni tak cukup untuk dia tak memberi manfaat kepada kita. Dia tak memberi mudarat kepada kita. Kita kena bagi semua ni dekat berhala ni. Barulah ada manfaat dan darurat kepada kita. Itulah permulaan bagaimana berhala telah sampai kepada Jazirah Arab. Jadi dah pukul 1, saya tamatkan dekat sini saja untuk sesi kali ini. Ada apa-apa soalan tak? Kita akan sambung. Kita akan sambung dekat sesi yang seterusnya dekat sini. Dekat kisah Amr bin Luhai ni. Ada soalan ke? Saya tengok sikit. Tak ada Okey, kalau tak ada, apa yang baik itu dapat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga bermanfaat untuk kita mempelajari, kita mengulang kaji ataupun kita berkenalan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mencontohi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kisah para nabi. Kita ambil pengajaran kepada, sama juga dengan parti bangsa kita, kepada orang Melayu kita ambil pengajaran yang sebaiknya. Sebenarnya pengajaran background ni sebenarnya penting. Sebab nanti kita akan nampak bagaimana Nabi Muhammad ni dia berdakwah dengan hikmah kepada bangsa dia. Macam itulah kita nak menyampaikan dakwah kita kepada orang kita, orang Melayu kita, orang Melayu Islam kita. Jadi wallahu alam, yang lemah tu datang daripada kelemahan saya. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, kita jumpa lagi minggu depan, sesi seterusnya insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.